Sepatutnya orang istimewa itu orang yang normal lah. Tapi hari ni orang tak normal jadi istimewa. Bila kita kata dia cacat, jangan cakap dia cacat. Sekali dia terasa. Kenapa kau nak ubat hati dia dengan lain daripada kalimah Allah Ta'ala? Bila kita sebut qadarallahu wa ma syaa fa'al, ini hidayah. Ini ketenangan jiwa. Dia bukan terapi. Bukan terapi. Dia adalah hidayah. Hidayah bukan terapi. Terapi ni benda kita dengar 10 minit kita lega. Lepas tu kita raplah balik. Itu terapi. Selama tak lena okey. After tu kita bangkit, dia main raplah jingga balik. Itu terapi. Tapi mukmin dia sentiasa akan jatuh, akan bangkit, akan sedih, akan runsing, hamma. Disebut dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Risaunya akan datang dan risau yang telah jadi. Diubati dengan doa. Diubati dengan doa. Karena itu kita kena istiqamah seperti mana diperintahkan. Kama umir. Kita pakai kalimah-kalimah yang Allah perintahkan kita. Kita tengok orang sakit, kita kata kat dia, la ba'sa tahurun insya-Allah. Walaupun dia sakit, itu sakit yang berat, kanser. Sebab yang menurunkan kalimah ini adalah Rabbul Alamin, Tuhan kanser. Bila tengok orang sakit, kita kata kat dia, la ba'sa tahurun insya-Allah. Kita pakai bahasa tu. Kita tak buat macam cicak main. Ambo teruk noh. Ni stage berapa orang ni? Tak ikhwan. Tak tahu. Kena meninggal dah. Kena meninggal dah. Baru ni sahabat kita di Kelantan. Hari Isnin pergi hospital rasa sesak dada. Isteri dia pergi hospital rasa sesak dada. Doktor buat cek, doktor tahan. Hari berikutnya cek lagi. Kemudian doktor kata suspek kanser paru-paru peringkat 3. Hari Khamis meninggal hari Khamis. Kita tetap menyatakan la ba'sa tahurun insya-Allah. Sebab yang kita maksudkan dengan tak ada apa-apa akan diberi kemudahan oleh Allah. Yang kita maksud di sini ialah kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Bukan kemampuan kita. Kita kata la ba'sa tahurun, tak apa, insya-Allah Allah sembuhkan kamu. Bukan kita maksudkan dengan ubat, dengan doktor, kita maksudkan apa yang ada di sisi Allah. Di sisi kita la haula wala quwata illa billah. Tak ada apa-apa. Di sisi kita hilang semua dah ikhwan. Tak ada apa-apa dah. Tapi kita maksudkan ucapan ini apa yang ada di sisi Allah. Sangat mampu Allah melakukan apa yang dia nak lakukan pada hamba dia. Maka An-Nawawi rahimahullah membawa ayat ini, ayat yang kedua, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surah Fussilat ayat 30 dan 32. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan menyatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ikhwatul iman, Imam Nawawi bawa ayat ini sokongan kepada istiqamah. Kita maksudkan istiqamah dengan hak kita habaq pada awal tadi, istiqamah lurus dengan ikhlas, lidah, hati, amalan di atas syariat Allah, dengan mendahulukan ikhlas untuk mencari redha di sisi Allah.
Kata Ibn Taymiyah, ketika susah, ketika senang, kita tak beralih daripada jalan ni. Lurus, jalan pi. Jalan pi. Kena sakit ke, kena puji ke, kena hina ke, kena keji ke, kita jalan terus, istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Dalam tafsir Qurtubi, dia menceritakan tentang perkataan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin menyatakan, orang-orang musyrikin menyatakan Tuhan kami Allah. Dan mereka menyatakan malaikat itu adalah anak perempuan kepada Tuhan. Haula'i syufa'auna indallah. Besok di hari akhirat, malaikat-malaikat anak perempuan Tuhan ini akan bagi syafaat kepada kami di sisi Allah di hari akhirat nanti. Bila Abu Bakar dengar mereka cakap macam tu, Abu Bakar As-Siddiq dengar mereka cakap lagu tu, Abu Bakar menyatakan Rabbunallah wahdah la syarikalah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh fastaqama. Abu Bakar kata, bila Abu Bakar dengar mereka cakap lagu tu, Abu Bakar kata, sesungguhnya Tuhan kami hanya Allah yang esa, tidak ada syirik baginya. Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Di atas ini kami lurus dan kami istiqamah. Allah dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan, Allah Subhanahu wa taala membela ucapan Abu Bakar dengan menurunkan ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan pencipta kami adalah Allah. Artinya, kata Ibn Abbas, dia menyatakan pencipta kami adalah Allah, dia tidak mensyirikkan Allah. Kata Ibn Abbas, itulah makna istiqamah. Dia tidak mensyirikkan Allah. Dia doa pada Allah, dia salat, dia buat ibadat. Setengah daripada susah hidup dia, Tuhan tak angkat lagi. Dia jalan terus dengan ibadat itu. Dia terus dengan tauhid dia, tak goyang, tak ada nak jadi kalang kabut tauhid dia. Kod-kod dia nak tanya, awak ni aku duk buat ibadat, Tuhan bagi ini, Tuhan tak angkat ni pasal apa? Tak, dia tak ucap. Kerana ucapan itu, kata Abdullah bin Abbas, ucapan yang boleh membuat kegoncangan, goyah dia punya istiqamah. Dia lurus, Rabbunallah, lurus dia di hadapan Allah Ta'ala. Dia pergi terus. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti Allah Ta'ala akan turunkan malaikat kepada dia. Dalam tafsir Qurtubi dia bawa beberapa pandangan. Malaikat akan turun. Malaikat akan turun kepada dia dan malaikat akan kata la takhafu, tak perlu dah hang takut dah lah ni. Wala tahzanu, tak perlu dah hang sedih lah ni. Dalam tafsir Qurtubi dia kata kurang-kurang 3 tempat malaikat akan datang kepada orang ini. 1, ketika nak dia ambil nyawa dia. 2, ketika dia berada dalam kubur. 3, ketika berlakunya yaumil ba'ts, hari kebangkitan. Memikirkan apa yang dah dia buat atas dunia, memikirkan apa yang akan dia tempuh di hari akhirat, dia akan takut. Malaikat akan kata pada dia, la alla takhafu wala tahzanu, kamu tak perlu takut. Kamu tak perlu takut memikirkan apa yang akan kamu jumpa di hadapan. Wala tahzanu, kamu tak perlu sedih mengenangkan apa yang dah berlalu di dunia. Wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannah. Kamu digembirakan dengan syurga daripada sisi Allah. Ini juga ada dalam Sahih Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi bersabda tentang man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Nabi kata barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka nak sambut dia. Siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka nak sambut dia. Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah maksud Rasulullah siapa yang suka bertemu dengan Allah itu maksud dia siapa yang suka mati awal, Allah Ta'ala suka nak ambil dia? Siapa yang tak suka mati lagi, bermakna Allah tak suka pada dia? Adakah itu maksud Rasulullah? Kulluna nakrahul maut.
Kalau itu maksud Rasulullah, kami semua tak mau mati lagi. Adakah Tuhan tak suka dengan kami? Nabi kata la. Nabi kata bukan macam tu Aisyah. Walakin, akan tetapi, Nabi kata kepada Aisyah, akan tetapi, apabila seorang mukmin itu nak mati, akan nak ambil nyawa dia itu, busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Masa nak diambil nyawa dia, masa tu akan ditunjuk, akan digembirakan dia dengan redha Allah, dengan syurga Allah, dengan rahmat Allah kepada dia. Masa dia nak mati, hatta maq'adahu fil jannah, sehingga akan ditunjuk tempat dia tak mana dalam syurga. Ketika itu ahabba liqa Allah, dia sangat mencintai kematian itu, sebab dia nak pi pada balasan dia. Wa ahabballahu liqa'ah, Allah Ta'ala pun suka nak sambut kerana dia mukmin. Tapi kalau yang nak mati itu seorang kafir ataupun fajir, dalam riwayat Tirmizi dia sebut, ataupun seorang munafik, maka busyira, dia guna kalimah busyira juga, busyira bisakhatihi, akan ditunjukkan kebencian Allah kepada dia, murka Allah. Dia tinggal semayang, dia hina agama dia sendiri, dia peleceh sunnah-sunnah Nabi dia, dia cakap sombong dan takabur. Dia kata kat adik dia, hang duk sembahyang 5 waktu sehari semalam, awak duit jatuh daripada langit lah. Wah, dahsyat bahasa dia Pak Mik. Adik dia cerita dengan saya, tersedu-sedu menangis. Dia kata, Ustaz, abang saya cakap lagu tu kat saya, hang duk sembahyang 5 waktu sehari semalam, duit jatuh daripada langit lah. Tu hang cuba tengok, tok pekong hang duk sembah tok kong tu, sembahyang 1 waktu pun tak, tapi kaya-kaya. Pasal apa dia kaya? Bukan dengan sembahyang. Abang dia buat tangan lagu ni. Ni tulang 4 kerat. Dia cakap, tak apa, esok masa nak mati, Allah ambil cakap tu, Allah ulang balik. Allah ulang balik. Masa Allah ulang tu, hatta maq'adahu finnar, sehingga akan tempat duduk dia dalam neraka, Tuhan tunjuk kariha liqa Allah, dia tak mau balik jumpa Allah. Dia tak mau balik jumpa Allah pasal ada siksa. Maka karihallahu liqa'ah, Tuhan pun benci nak sambut dia, tapi malaikat maut akan ambil juga nyawa dia. Inilah wa abshiru bil jannah, akan disampaikan khabar gembira, akan disampaikan khabar gembira syurga bagi orang-orang yang istiqamah. Jadi daripada ayat ni kita boleh faham satu perkara, ikhwan, istiqamah tidak akan datang dengan kefasikan, dia datang dengan keimanan dan tauhid. Mana-mana keteguhan yang orang lalui dalam dunia di atas maksiat, ayat ini tidak membela mereka. Kerana ayat ini menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah. Ayat ini menyatakan orang yang menyatakan pencipta kami Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dikaitkan dengan hakikat sebutan, iaitu rabbunallah. Kalau tak ada iman, agama tidak mengiktiraf itu adalah istiqamah. Dia mesti ada iman. Dalam hadis-hadis menyebut man sama Ramadan imanan, siapa yang saum Ramadan dengan iman, iman syarat kita nak letak di atasnya amal-amal salih yang kita lakukan. Tak ada iman, tidak masuk dalam bab istiqamah. Maka malaikat akan turun, macam kita sebutkan tadi. Malaikat akan kata apa? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung dan pembela kamu dunia sampai akhirat. Dalam tafsir Qurtubi dia kata, bila sampai di hari akhirat, malaikat akan ambil buku baik yang kita buat ni untuk orang-orang beriman. Malaikat akan bagi depan Tuhan, dan dia akan mempertahankan kita. Dia akan mempertahankan kita. Bukan saja di hari akhirat, fil dunya, fil hayati dunya, dalam hidup di dunia. Malaikat bertahan orang tu. Ikhwan, kadang-kadang malaikat bertahan kita tak nampak pasal dia makhluknya gaib. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Daud, daripada Abu Hurairah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasaruddin Albani. Kata Abu Hurairah, satu hari Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba datang orang mencerca Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar diam di atas cercaan dia. Nabi ada, Abu Bakar ada, dia diam cerca. Abu Bakar diam. Bila dia tengok Abu Bakar diam, dia tambah tai cerca dia lagi, Pak Amir. Dia pilih bahasa lagi kau, lagi sakit hati. Dia cerca nombor 2. Abu Bakar diam. Dia pilih bahasa lagi masuk ke dalam hati. Sampai mak Abu Bakar pun dia cerca. Masuk kali ketiga Abu Bakar tak boleh tahan. Bila sampai main mak bapak ni tak boleh, Pak Amir, tak tahan. Abu Bakar bangkit cakap lebih kurang. Ketika Abu Bakar baru cakap tak sampai 3 patah kalimah, Abu Bakar tengok Nabi bangkit. Abu Bakar tengok Nabi bangkit. Ketika Nabi bangkit, Abu Bakar pun henti perkataan dia, tak layan dah kawan ni. Abu Bakar datang kepada Nabi. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, 3 kali dia kata kat aku, sekali aku jawab, tak tahu hang tinggalkan aku ya Rasulullah. Nabi bacakan ayat ini, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Abu Bakar, ketika dia duk cercah hang, Allah bagi aku nampak ada malaikat datang sedang menempih setiap perkataan yang dilemparkan kepada hang. Setiap kalimah itu malaikat. Malaikat membela orang-orang yang istiqamah di atas Rabbunallah. Tapi bila aku tengok hang jawab dia, hang jawab aja dia, aku tengok di tepi hang ni ada syaitan, maka aku tak mau duduk dalam majlis ada syaitan. Kata Syekh Nasaruddin Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kita boleh buat untuk menyampaikan hujah-hujah itu. Subhanallah ya Allah. Betul lah pembelaan di dunia dan di hari akhirat. Kadang-kadang kita ingat dengan kita balas cakap orang itu, macam kita balas lah. Tapi rupanya diam itu jauh lebih baik. Diam itu kadang-kadang kita tak usah peduli ke dia. Kadang-kadang kita tak usah peduli ke dia. Bila Pak Amit, kadang-kadang. Bila maksud kadang-kadang, bila dia memilih ayat sengaja nak bangkit marah kita, dan kita tahu dia nak bagi kita marah, masa tu kita jangan pilih. Kita sengak. Bila kita sengak, malaikat sedang menempih. Dan esok di hari akhirat, malaikat akan bawa buku itu di hadapan Allah. Malaikat menjadi bela di sisi kita. Malaikat kata, dia yang sedang buat pada kamu, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pembela kamu dunia sampai akhirat. Kadang dia kata, Allah, dia kata pok-pok ni memang subuh tak ada kunut, ni semua pok-pok. Dia nak kata apa dia kata kan? Itu kita tak usah, kita diam. Bila dia kata pok-pok ni memang depa ni teruk betul. Depa kata depa ikut Nabi, wahai depa ikut siapa pun tak tahu. Kita buat tahu. Dia kata pok-pok ni aku tak tahu depa nak syurga ni bapak depa punya kot. Sembahyang subuh kunut tak baca pun kita buat tak tahu. Dia kata aku nak abang satu, sebenarnya puak-puak ni depa ni betul-betul di atas jalan yang sesat. Kita jawab. Maksudnya kita jawab. Kita tak payah balas lagu dia. Kita tak usah kata apa yang dia cakap. Kita sekadar bagi tahu pada dia. Apa kita bagi tahu? Dalil-dalil yang kita berpegang dengannya, yang menyebabkan kita beramal dengan amalan ini. Kita nak bagi tahu pada dia, masa kita nak jawab hujah dia kata ke kita, kita nak biar setan di tempat dia, malaikat membela kita. Tapi kadang-kadang payah Pak Amir. Payah dalam kita dah cakap elok, kita maki dia, kamjat tu kawan ni. Kena dah. Kita kena dah. Tetapi ayat ini Allah Ta'ala membela orang-orang yang istiqamah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu dalam syurga itu, bagi kamu dalam syurga itu apa yang kamu hajati terhadap diri kamu. Ada, semua ada. Apa yang kita hajat semua ada. Dalam hadis Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri, menceritakan orang yang akhir masuk syurga. Dia orang yang akhir masuk syurga. Ahli syurga dah masuk syurga semua dah. Dia orang yang akhir. Bahasa kita kan dia keluar tu melentir. Dia keluar, dia tengok tak ada orang dah. Dalam hadis Bukhari kata ahli syurga dah masuk syurga penuh dah. Tiba-tiba Allah tanya kat dia, Allah tanya 3 kali kat dia, hang mau syurga? Hang mau syurga? Dia buat muka welfare lagu dia kata, ya Allah, semua dah ambil tempat penuh, nak duduk tak mana. Dia buat muka welfare dia macam tu. Allah ulang 3 kali, hang mau syurga dah?
Dia kata, ya Allah, mereka dah ambil tempat. Allah kata, aku tanya hamba syurga dah. Dia kata, ya Allah, tak tahu nak duduk tahu mana. Allah kata kat dia, habis masuk. Dia masuk, dia nak masuk dalam syurga tu, dia masih duk kata, dia kata nak duduk tang mana. Ini orangnya last sekali masuk syurga. Mungkin dia kena celok banyak sangat dalam neraka. Bid'ah dia buat, apa dia buat, kena celok. Last sekali dia masuk syurga. Bila-bila dia masuk syurga, Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, yang dia dapat dalam syurga yang akhir dia masuk itu, Nabi kata tak boleh banding 10 kali banding dengan raja yang paling kaya dalam dunia ni. Tak terbanding, Nabi kata. Kalau nak buat 10 perbandingan, masih tak terbanding. Raja yang kaya dalam dunia ni, kalau banding dengan dia dapat, raja tu setaraf dengan beggars tepi jalan dari segi kekayaan. Tapi dari segi mata kasar tengok, nama kata raja ni jalan kapet merah lah. Kira kasut raja ni boleh pakai semayang, tak pijak tanah, pijak kapet, masuk dalam kereta, pijak rumah. Tapi bila kawannya akhir masuk syurga ni, dia masuk dia dapat dalam syurga, tak boleh banding 10 kali banding pun dengan raja yang paling kaya dalam dunia. Allah bagi. Oh, subhanallah, subhanallah. Dalam hadis Bukhari juga dia bawa satu hadis dalam bab syurga tu. Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi alaihi salam tanya dekat Allah Taala tentang syurga, tentang syurga. Ada orang masuk syurga, dia masuk syurga dah, dia masuk dalam syurga cantik, tiba-tiba dia terpandang macam penduduk bumi terpandang bintang di langit. Cantik tengok bintang. Maka dia tanya, apa dia kata, macam kita cakap kan, ui, tak sangka no, dalam syurga pun ada bintang no. Tu orang utara lah tu masuk syurga, cara dia cakap tu, ai, ada bintang no. Bintang apa tu? Dia duk cakap suku-suku dia, "Loh, cantik no bintang." Lah, ingat kat dunia aja ada bintang. Tiba-tiba Allah bagi tahu pada dia, dah. Yang tu bukan bintang. Yang tu Jannatul Ula. Jannatul Ula, syurganya lebih tinggi. Syurganya lebih tinggi. Dia kata, "Liman, syurga tu untuk siapa?" Dia ni ahli syurga dah. Nabi SAW kata kepada para sahabat, Allah beritahu kat Nabi Allah Musa alaihi salam, syurga yang berada, yang ahli syurga tengok di atas itu untuk orang-orang yang tidak syirik kepada Allah dan sentiasa mengikut perjalanan Rasul yang diutuskan. Allah bagi dia naik kata. Oh, subhanallah. Ini semua apa, ikhwan? Ini adalah bab istiqamah. Bab istiqamah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan, dia bawa satu ayat lagi kepada kita daripada surah Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini lebih dahsyat. Ini adalah janji Allah Ta'ala, wa'dun minallahi ala ibadihi, janji yang benar daripada Allah untuk hamba-hamba dia yang buat amalan dengan istiqamah. Apa dia? Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, pencipta kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian di atas ucapan itu dia istiqamah. Anda tengok, Rabbunallah, summa, kalimah summa diangkat. Dia tak kata Rabbunallah wastaqamu, dia tak guna waw, dia guna summa. Untuk bagi tahu apa, ikhwan, ucapan itu sangat package dengan istiqamah. Bukan kata dia kata Allah Tuhan dia hari ini, tahun depan baru dia istiqamah. Tidak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, dia kata Tuhan dia Allah, summa, dia melangkah lepas dia ucap itu, dia istiqamah. Dia istiqamah. Kalau kita tanya dekat dia, Tuhan kamu, dia kata Allah, tengok-tengok dia pakai tangkai, dia tak masuk dalam summa istaqamu. Kalau dia pakai tangkai, dia kata Rabbunallah, dia kena cabut tangkai, buang.
Itu nama dia summastaqamu. Lepas daripada ucapan itu, dia terus mempertontonkan istiqamah. Dia kena istiqamah. Dia tak boleh ucapan ke satu pihak, dia jalan ke satu pihak, tak boleh. Ini tidak masuk dalam bab istiqamah. Allah Ta'ala kata, fala khawfun alaihim. Tengok jaminan Allah. Allah kata, maka tak perlulah sekali-kali khawfun alaihim, ke atas mereka itu rasa takut. Allah kata tak perlu takut. Dah istiqamah, dah kata Rabbunallah summastaqamu, kamu nak mati, nak dihisab, fala khaufun alaihim, tak perlu takut. Pun demikian ikhwan, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak wafat, peluh muka dia. Peluh muka dia Pak Amin. Dada dia ni dengar duk duk duk. Dalam hadis Bukhari dia kata, Allahumma arhamni, Allahumma ghfirli. Ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah, ampunlah dosa aku. Dia kata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya mati ini satu kemabukan. Ya, satu kemabukan, dia kata. Masya Allah. Tapi Allah kata tak perlu takut. Allah akan bela orang ni. Bukan jantung kita tak perlu takut. Tak perlu takut tu maksudnya jaminan Allah akan selamatkan kita daripada benda yang menakutkan di hari akhirat. Sangat takut masuk kubur, takut. Malaikat munkar nakir mai takut. Malaikat maut nak ambil nyawa mai takut. Sangat takut. Tapi Allah kata la khaufun alaihim. Kamu jangan takut. Aku bela. Memang kamu ada perasaan takut, tapi aku bela kamu, kata Allah. Aku tak akan biarkan orang istiqamah ni melarat. Aku tak akan biarkan. Allahu Akbar. Ada satu perempuan Pak Mik, dia pakai purdah. Dia pakai purdah. Dia pakai jubah. Dia pakai purdah. Saya ingat umur dia dalam tak sampailah 23, 24. Muda lagi. Muka baru habis SPM ke. Dia cerita Pak Mik, bila dia dulu pakai tudung biasa-biasa, lepas tu dia nak pakai purdah. Abang dia dengan Kak Ipak dia punya kata kat dia lah. Kira sampai pada peringkat dia nak ambil purdah tu, nak letak, dia jadi ketak. Subhanallah. Ada juga tahun 2013 manusia ni macam ni punya. Kita ni dia ambang pintu 2014. 2013 nak melingkup, beda main 2014 ni. Ada juga manusia macam tu. Ya. Orang ni dia muda, dia belia, dia nak datang kepada Allah, dia yakin pakaian itu menyelamatkan dia. Apa hak kita nak kata lebih kurang ke dia? Hatta Nuh hadut telanjang tengah jalan pun, apa hak kita nak kata dia? Tak ada hak. Mereka ada apa? Ni hak asasi manusia. Kita pergi kata lebih kurang, kita kata hang pakai skirt ni pasal apa? Dia kata ini hak saya. Kita pun respect. Kita kata alright. Well. Hak dia lah. Tapi pelik dunia ni, bila orang nak, anak muda, anak gadis kita nak pakai purdah, orang kritik dia dan orang melupakan hak asasi manusia. Baik, orang macam ni, ayat ini kata apa dia? Ayat ini kata la khaufun alaihim. Kau jangan takut, Allah akan bela engkau. Hati ni takut. Dia masuk rumah, keluar rumah, ada Kak Ipak, ada Abang Ipak, duk kata lagu tu. Dia nak duduk tengok TV pun jiwa jadi tak tenang, berkeluarga. Dia masuk, pergi makan, terus masuk dalam bilik. Mak kata awak hang ni. Dia nak habaq kat mak, Kak Ipak cakap lagu tu, tak terkeluar. Tak terkeluar, pasal duduk serumah. Duduk serumah. Jadi dia pendam perasaan tu. Bila dia pergi ke meja makan di dapur, duk basuh pinggan, Kak Ipak mai. Kak Ipak ni sekali mai sekali cemdek. Perangai Nyonya Mansor. Sekali mai sekali cemdek. Kak Ipak dia kata, kenyang kau makan nasi? Kata tak apa, makan nasi sikit pun tak apa, pakai purdah dah kenyang dah. Saya tanya, saya kata dekat dia, saya kata, Kak Ipak pakai tudung lah? Dia kata tak pakai. Kak Ipak pakai. Dan Kak Ipak ni ceramah agama pun mai. Dia kata, kenyang kau makan nasi. Ada manusia Pak Mik, dia main mengaji agama, jiwa dia pelan busuk. Bukan pelan elok, pelan busuk. Ini ada problem ni kawan.
Kata Abdullah bin Abbas, bila kamu dapati hati kamu ni hidayah tak masuk, kamu kena minta, ya Allah, tukar aku dengan hati yang baru, ya Allah. Orang ni ada masalah. Saya tanya lagi kat budak ni. Saya kata, Kak Ipang, semayang ke? Dia kata, Ustaz, semayang. Saya tanya lagi soalan, Kak Ipang puasa ke? Dia kata puasa. Lepas tu dia kata, Ustaz, jangan tanya dah. Kak Ipang saya, kakak Ipang saya dengan abang Ipang saya umrah pun pergi, haji pun pergi. Dia nak bagi tahu. Nanti Ustaz tanya panjang sangat, dia kata. Jadi kita pun kat apa? Duk picit day ya. Duk picit day. Awak jadi lagu tu ah. Dia hampir depan Kaabah, hang tengok macam-macam bangsa, macam-macam purdah duk ada. Awak jiwa hang jahat lagu tu ah. Awak ada ulang sawa ke dalam hati perut ni? Kita pun kat apa? Tak apa. Kita boleh kata satu saja ayat ni, kata apa dia? Dia menangis kat Ipang, dia kata kat dia, aku perasan hang ni sampai tua tak berlaki. Kat Ipang dia kata, aku perasan hang ni sampai tua tak berlaki. Dia sedih, dia masuk bilik, dia menangis. Ya. Kan kita pun bukan baik sangat Pak Amir. Kita kata kalau tak ada orang, abang dah. Yang tu merepek lah, tu dah merepek lah. Tak lah. Tak, kalau Kak Ipang dia kata tak ada orang nak ambil jadi lelaki, apa maksud dia? Dia hina. Tak apa, kita di IQ ni banyak lagi ada jejaka-jejaka yang elok-elok. Kan? Sedih dia masuk menangis. Allah Ta'ala kata apa dia? Fala khawfun alaihim. Jangan rasa sedih. Memang kita ada sedih, kita ada takut, tapi Allah Ta'ala kata, aku bela. Ya, aku bela. Aku akan bela hang. Walahum yahzanun. Kata apa dia? Hang tak perlu rasa duka cita. Tak perlu rasa duka cita. Hazan ni maksud dia sedih campur rasa takut duduk dalam hati kita. Sedih campur takut duduk. Aku akan bela. Tak perlu ada sedih lagu tu, kata Allah. Aku bela. Memang hang akan bersedih, aku bela. Macam Abu Bakar tadi, orang cerca dia, Allah kata Allah bela. Kadang-kadang Allah bela ni kita tak nampak. Macam rezeki min haitsu la yahtasib. Dia masuk mai kita tak sedar. Dia masuk mai. Rezeki bukan duit saja. Kadang Allah bagi masa 10 minit boleh tidur di pejabat. Itu rezeki. Ikut sibuk ni Pak Mik tak patut lena, tapi dia dah lena 10 minit. Kerja berjalan elok. Ni bukan kata lena sedap-sedap pergi pansykat balik lagu tu dah. Ni dah lena 10 minit, bangkit jadi segar. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Lepas tu dahsyat, Allah Ta'ala kata apa? Ulaika ashabul jannah. Mereka yang istiqamah ni adalah ahli-ahli syurga. Allahu Akbar. Pak Amir, kita ahli syurga kalau istiqamah kita benar. Saya ada ceramah di Kuala Lumpur. Ada soalan, saya buka soalan, ada soalan. Ustaz, kami duk mengaji dalam tasawuf ni, ustaz-ustaz kata susah masuk syurga. Jadi ustaz boleh tak bagi tip-tip hak mudah sikit? Kan tip Pak Mik, pasal apa susah masuk syurga? Ya Allah, aku tak layak buat syurga hang. Susah ha? Ya Allah, aku tak layak masuk syurga hang. Susah. Saya katakan kepada orang yang tanya soalan, saya kata Allah bagi kepada saya satu karamah. Saya ni ada kasyaf. Saya boleh tengok orang, saya boleh tunjuk malam ni siapa dia ahli syurga. Saya kata sahabat nak tengok. Dia ingat saya masuk mana punya tarikat betul Pak Mik nah. Dia ingat saya masuk mana punya tarikat. Dia tak tahu kita duk goreng dah. Saya kata kat dia, sahabat, mau tak malam kalau sahabat nak tahu masuk syurga tu senang ke susah? Itu bab kedua. Malam ni ustaz nak tunjuk pada sahabat muka ahli syurga. Sahabat nak tengok dah. Ini karamah Allah bagi kat ustaz. Sahabat nak tengok. Dia kata nak tengok Pak Mik. Maka saya kata sahabat tengok di kiri dan di kanan sahabat. Dia perhati semua jemaah ni kan. Saya kata inilah semua ahli syurga. Kerana Allah janji yang nak masuk syurga tu yang semayang. Ni yang main surau ni semua ni ahli semayang. Ada tak ada yang tadi tak semayang subuh? Cuba angkat tangan. Siapa pun tak angkat. Semayang lah tu.
Inilah ahli syurga. Ya, siapa lagi nak masuk syurga? Ni muka-muka ni ahli syurga lah. Ya, nanti kita akan baca hadis yang akhir ini. Kita boleh habiskan hadis ni pendek-pendek aja. Macam mana Nabi cerita ahli syurga? Ya, ini adalah ahli syurga. Dan kalau malam ni pun saya kata, siapa dia ahli syurga? Ni, di depan saya ni ahli syurga. Baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Inilah ahli syurga. Tak ada ke dalam hati kita nak masuk syurga? Ada. Ini ahli syurga. Apa yang perlu kita buat? Istiqamah. Istiqamah dengan sembahyang subuh, istiqamah dengan 5 waktu, istiqamah dengan menutup aurat, istiqamah dengan kita punya keikhlasan, istiqamah dengan sunnah yang kita pegang, istiqamah. Summa istaqamu. Ada pembelaan daripada Allah. Malaikat akan support kita kat belakang, kita tak nampak. Alla takhafu wa la tahzanu. Jalan kamu dah betul. Jalan kamu, langkah kamu dah betul. Jangan takut, jangan sedih, syurga menanti kamu. Apa yang kamu mau semua ada dalam syurga. Janji ini Tuhan bagi kepada siapa? Kepada orang yang istiqamah. Mana dia dalam dunia orang yang istiqamah? Ni duduk mengaji ni lah. Jalan kamu, langkah kamu dah betul. Adakah orang lain istiqamah? Pak Mit tengok, Pak Long mai daripada Tanjung. Pasal apa? Saya ada janji dari yang Kim Musang dah. Tak ada. Kata Pak Long main malam ni saya bagi Kim Musang. Tak ada. Ni malam tahun baru. Sila Pak Long nak balik. Jam. Baik tu saya balik Pak Long. Jam. Ini orang istiqamah. Ya. Pak Long Lee dengan Uzok mai. Ya, mai dengan Pak Njang. Pak Cik Bari mai. Ya. Semua ni kerja mandi ada. Ya. Bukan boleh duduk lama. Cuma ustaz aja buat macam baru duduk lah. Duduk lenguh kaki. Ya. Tapi kenapa mai? Inilah nama dia istiqamah. Kalau untuk semua yang duduk depan saya ni tidak ada janji syurga, apa lagi Tuhan nak bagi kat kita? Kalau Tuhan bagi neraka kita mau. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam. Kami minta jauh daripada azab jahannam ya Allah. Habis apa yang kita mau? Kita mau syurga. Dalam hati Pak Amit mau syurga. Dalam hati Pak Cik Bari, Abang Syarif, Pak Long, semua mau syurga. Maka saling pandang memandanglah muka kita. Inilah kawan-kawan kita dalam syurga. Ustaz, boleh sampai kah? Boleh sampai. Macam mana? Istiqamah. Tatanazzal Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Mereka berkata Tuhan kami Allah. Kemudian mereka istiqamah, malaikat datang membantu mereka. Allahu akbar. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah, siapa mereka itu ahli syurga yang istiqamah tadi. Itulah dia ahli syurga. Kalau ayat ni kita refer balik zaman turun dia, para sahabat. Para sahabatlah mereka telah istiqamah dan mereka dah sampai ke syurga. Lepas zaman sahabat telah tak adakah orang masuk syurga? Ada orang yang istiqamah selepas zaman. Zaman kita tak ada adakah ahli syurga? Ada yang dah mati istiqamah dan masuk syurga. Ayat 10 dalam surah Al-Hasyr apa dia? Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampun dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Depa hidup dulu daripada kami, depa istiqamah di atas iman. Hang ampun dosa mereka bagi syurga kat depa. Zaman ni, zaman kita ni, tak ada ke ahli syurga? Ada. Siapa dia ahli syurga? Yang akan mati di kalangan kita ini yang istiqamah di atas jalan Allah dengan meletakkan ikhlas dia kepada Allah. Dia itulah ahli syurga. Lepas dia istiqamah, mayat dia kita bagi mandi, kita kapan, kita bawa pergi masjid, kita baca doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ini hamba kamu yang istiqamah di atas jalan kamu, ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Kalau Allah makbul satu perkataan kita itu, kawan tu terus sampai ke syurga. Dengan meletakkan ikhlas dia kepada Allah. Ya, lepas daripada zaman kita ini, ada zaman anak-anak kita nak besar. Zaman mereka tak ada ke ahli syurga? Ada. Siapa dia? Sama. Orang yang istiqamah setelah menyatakan Rabbuna Allah, dengan ikhlas dia berjalan di atas jalan Nabi Muhammad. Dia tak ada peduli apa orang nak kata ke dia. Dia terus jalan nak balik ke kampung syurga dia. Dialah ahli-ahli syurga. Allahu akbar. Baik.
Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenapa Allah bagi syurga? Karena istiqamah ni tak ada dah balasan kecuali syurga. Allah. Kan dalam bab haji, Al-Hajjul Mabrur, kan? Haji mabrur tak ada balasan kecuali syurga. Kenapa ikhwan? Antum tengoklah orang buat haji, tang mana dia tidak istiqamah. Dalam ayat tu Allah Ta'ala dia istiqamah dengan pantang larang. Wahai, bukan ada satu badui bila kita lengak pantang larang dia katuk kepala kita. Ada Pak Mi? Tak ada. Tapi kenapa kita istiqamah? Kerana Allah. Dengan keng mabrur, kan? Satu di badan, satu di pinggang, solat dalam pun tak boleh pakai. Dengan penuh tak selesa. Ada orang pergi Mekah pakai ihram. Apa? Penyakit apa panggil? Yang kencing tak boleh tahan melimpah tu. Kan? Prostat ke? Dia punya tu tak boleh tahan. Kencing. Ya. Ya, tak boleh. Nak tawah, nak terkencing. Tapi dia boleh duduk dalam ihram. Dia baca doa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Allah tolong. Allah tolong dia. Ya. Tak rasa. Kenapa? Istiqamah. Kita nak balik daripada Mekah, kita tawaf bidah. Tawaf bidah ni bukan 2-30 orang punya cerita Pak Mi. Kaki kita pun kadang-kadang sengit macam ayam belaga jadi. Satu kena tanah, satu tak kena tanah. Ya, orang banyak. Kenapa kau buat tawaf bidah? Tak ada satu undang-undang kerajaan Malaysia siapa balik Mekah tak tawaf bidah nanti kena 3 tahun kerja berat. Tak ada. Tapi pasal apa kau tawaf bidah? Istiqamah di atas syariat manasik haji, istiqamah. Maka Allah kata untuk orang istiqamah dalam beberapa hari buat haji, dia keluar daripada Arafah, dia keluar daripada Mekah 8 Zulhijjah ke Arafah sampai bermalam di Mina, kemudian dia balik menyelesaikan tawaf dan dia punya tawaf dan sa'i dia, selesai haji dia. Kepada orang yang istiqamah lagu ni, apanya aku nak bagi kepada mereka kalau bukan syurga? Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Wahai orang-orang istiqamah, kamu kena tahu jazaa'a, balasan untuk apa yang kamu berikan kepada Allah hanyalah syurga untuk kamu. Allahu akbar. Ini nama dia istiqamah. Wa an Abi Amru wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Daripada Abu Amru ada yang menyatakan nama dia Umrah Sufyan, ada yang menyatakan Abu Amru Sufyan. Tapi selalunya ulama menyatakan nama dia adalah Umrah, nama dia Amru bin Sufyan. Daripada Abu Amru ada yang menyatakan Abu Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata ya Rasulullah, katakanlah kepada aku satu perkataan yang aku tidak menanyakannya kepada siapa pun selain engkau. Beliau menjawab, ucaplah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dengan keimanan itu. Ini adalah hadis Imam Muslim. Ada riwayat kata Pak Mik, dia menjumpa Nabi, dia cakap macam ni masa tu umur dia dah tua. Tapi dalam hidup ni ada banyak apa orang duk cakap kat telinga ni kan, duk mengaji apa ni dah tua-tua elok-elok sikit. Hang ni daripada elok-elok, muda-muda elok, masa 40, 45, 50 semayang subuh ada kunut, main 60 hang tinggal kunut, hang nak jadi apa? Ni mai duk main cucuk di telinga. Kita dah tua dia cakap lagu tu. Siapa tak rasa Pak Mi takut? Cara dia cakap dengan kening bersimpul, ayak mata luruh. Aku kesian kat hang, kalau hang mati ke mana? Kita duk mengaji hadis jantung ni. Oh ya Allah. Dia kenal lagu tu. Dia mai kat Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong cakap satu kalimah yang aku tak payah jumpa orang yang kalimah tu masuk dalam hati, dia pegang jantung aku elok-elok. Tolong aku ya Rasulullah, apa aku kena buat? Ya. Tengok Nabi cakap kat dia. Nabi kata, qul amantu billah. Katalah pada diri kau sendiri, sesungguhnya amantu billah, aku beriman kepada Allah.
Ini menunjukkan kalau tak ada iman, tak ada istiqamah. Orang kafir kita tak kata istiqamah dengan maksud hadis-hadis ini. Mungkin dari segi bahasa lah konsisten. Dari segi hakikat tidak ada istiqamah. Mesti ada iman, syarat istiqamah. Qul amantu billah. Kita bila main raplah-raplah, katalah amantu billah. Summa istaqamu. Nabi kata lepas kamu kata istiqamah, lurus jalan. Ya. Yang ni ikhwan, kita tak boleh mengadu ke siapa. Kita kena didik diri sendiri. Ustaz, ni mak saya lagu ni, adik-beradik lagu ni, ustaz boleh kata summa istaqamu, jalan terus. Kena ambil risiko. Kena ambil risiko untuk beriman kepada Allah. Ustaz, saya sembahyang di rumah saya tak baca kunut. Kalau pergi surau saya baca kunut. Summa istaqamu, lurus, ambil risiko. Tak lagi dia baling sejadah ke mana? Baling sejadah lebih baik daripada baling tong gas. Tak sakit kena sejadah kalau kena tong gas. Summa istaqamu, jalan terus. Di rumah kalau kita yakin dengan dalil tu, di rumah kita sembahyang dengan wajah tu, di masjid kita sembahyang dengan wajah tu. Kecuali kita tak yakin. Kita tak yakin kata Nabi ni subuh tak baca kunut, Nabi mesti baca kunut. Kita yakin dalil tu. Summa istaqamu, jalan di atas apa yang kau yakin. Jalan. Lurus, bagi lurus. Ya. Kata para ulama, di antaranya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, istiqamah ni bila? Bila bermula hari kita istiqamah. Istiqamah ni dia boleh jadi anugerah Allah, Allah bagi kat siapa-siapa. Tetapi kata Imam Ibn Qayyim, biasanya kaum salaf menjelang umur mereka 40 naik ke atas, baru kita tahu dia istiqamah, kata istiqamah. Oh, Masya Allah. Bawah 40 ni memanglah dia istiqamah, tapi kita kata macam budak-budak duduk sembahyang lah. Dia masuk 40 tu, perubahan cuaca berlaku, semua berlaku. Ubah nak main pun start 40. Ada duk takut tu. Orang nak masuk 40 takut. Orang putih, hak orang putih pula kata apa? Apa live apa? Begin 40 ni. Umur start 40. Oh, lagi kita takut. Ya. Bagi orang yang bawah 40, kita tengok dagu dia kosong, kita tak kata apa. Tapi dah 40 naik ke atas, kita tengok dagu dia kosong, kita kata kat dia sahabat, istiqamahlah dengan sunnah Nabi. Bubuhlah selai tu atas. Kalau tak naik pun ambil rompu hijau tempek satlah 2-3 lai. Bagi dia nak. 40 umur kita naik ke atas. Ya, ada rahsia yang besar di bawah umur 40. Seluruh para nabi diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur 40. Ada rahsia yang besar di bawah umur 40. Sangat besar. Sehingga kan Quran menyebut tentang baligh akal manusia pada usia 40. Orang Melayu kata kalau umur 40 tak semayang, tak semayanglah. Itu orang Melayu. Hadis kata 60. Tapi ada rahsia di bawah umur 40. Di belakang 40 ni ada kematangan dalam berfikir. Ya ikhwatul iman, ni Abdullah bin Sufyan menjelang umur 40 ni, dia menjumpa Nabi. Nabi suruh istiqamah ke dia. Di sini ada satu pelajaran. Apa dia? Tengok sahabat, mereka nak bertanya pada Nabi dan nak belajar. Nak bertanya, wahai di kalangan sahabat tu ada tua ada muda. Yang muda boleh tanya pada yang tua, tak nak pergi ke Nabi juga. Di sini ada pelajaran kita ya kawan. Mestilah mengambil daripada Nabi itu sendiri. Mesti mengambil. Orang bagi petua tu, orang bagi petua ni, kita tak mau ambil. Tak mau ambil. Kita nak ambil daripada Nabi. Daripada Nabi. Saya habiskan hadis ni kerana bab ini sangat pendek. Boleh Pak Mek? Ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih rawahu Muslim. Qala wala ana illa
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedang-sedang Rasulullah bersabda, bersedang-sedang sahajalah kamu dan teruslah beramal secara benar. Ketahuilah olehmu bahawa tidak ada seorang pun daripada kamu yang akan selamat kerana amalnya. Mereka bertanya, tidak juga anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula saya, kecuali Allah menyelimuti aku dengan rahmat dan kurnianya. Hadis Imam Muslim. Nabi SAW kata pada sahabat, qaribu wasaddidu. Nabi kata pada sahabat, bila kamu beramal, buatlah amalan itu yang kamu nampak macam aku buat. Apa orang putih kata? Kalau tak boleh exactly pun, apa dia kata? Kalau tak boleh kita buat tu apa? Menepati. At least orang kata itulah yang paling kita boleh buat. Kalau tak boleh buat, orang kata iyalah kita ni nak buat satu ibadat, kita nak banding cara kita ibadat, cara Imam Ghazali ibadat, tak boleh pilih cara dia. Allah bagi kemampuan macam lain kat dia. Tapi exactly apa yang sedang kita buat ni, yang itulah kita perah habis baik. Habis baik. Habis baik. Kita tak boleh sembahyang, kita dengan kerja, dengan sibuk, dengan macam-macam, nak sembahyang sunat takdan, tapi bila kita sembahyang fardu tu, yang tu kita perah habis-habis elok. Habis-habis elok. Kita buat bagi elok-elok. Kita iqtisad fil ibadah. Kita buat dalam keadaan ibadat tu kita buat keluar paling baik daripada diri kita. Yang inilah yang terbaik. Dan kita sangat buat ibadah dengan senang lenang. Kita bukan bawa diri kita sampai letih-letih dah, tapi yang itulah yang terbaik kita boleh buat. Nabi SAW pesan pada sahabat, buatlah elok-elok ibadat ni. Wa'lamu, hampa semua kena tahu, Nabi kata, annahu, sesungguhnya la yanjua ahadun minkum bi'amali. Nabi kata kita semua ni masuk syurga. Kita semua ni la yanjua. Kita semua ni tak akan berjaya dengan amal yang kita buat. Kalau dalam amal kita ni tidak kerana kesian belah Tuhan, tak akan mampu kita buat macam kita boleh buat hari ini. Kalaulah Tuhan yang tak menentukan kita bertemu seseorang, hasil cakap dia kita dapat hidayah sunnah, tak mana kita ni. Jadi yang kita boleh beramal sunnah hari ini, setelah kita belajar sunnah, pertemuan jodoh antara kita dengan sunnah tu siapanya tu kalau bukan Allah Ta'ala. Yang kamu buat ni kalau bukan kerana rahmat Allah Ta'ala, habis kerana siapa? Kita kata kita sembahyang terbaik, memang kamu sembahyang terbaik, tapi sihat dalam badan kamu siapa yang bagi? Kata para ulama, yang pertama hadis ni nak bagi tahu pada kita apa dia? Satu orang kalau buat ibadat tak boleh sombong. Tak boleh sombong. Dia akan perlu orang lain, Kita kata saya masuk masjid, saya sembahyang khusyuk dengan tenang, saya buat ibadat terbaik, saya seorang-seorang. Betul. Tapi cicak atas kapek itu siapa? Tok Siha. Kau sujud dengan tenang, kau ambil jasa dia. Memang kau sembahyang seorang-seorang. Masjid tu hang bukan JK. Masjid tu hang bukan ada apa-apa. Kita ni orang musafir, Pak Mik, singgah main sembahyang. Kipas ada, kita on kipas dia menyala, kita sembahyang. Peluh-peluh kita hilang, kita jadi khusyuk. Alhamdulillah, kita boleh sembahyang cara sunnah ni dengan khusyuk. Tapi bil kipas tu siapa bayar? Hang dapat khusyuk, hang menumpang jasa orang, hang jangan sombong. Kalau jasa orang saja hang tumpang, Allah macam mana? Dia yang izin khusyuk tu masuk, dia yang izin ikhlas tu masuk, baru hang dapat. Yahdi man yasha. Hidayah tu dia bagi kat siapa dia mau. Bila sahabat dengar macam tu, sahabat kata, wala anta ya Rasulullah. Adakah Rasulullah sendiri pun terlibat dengan rahmat daripada Allah? Nabi kata,
Aku sendiri pun Allah yang lantik jadi Rasul. Bukan ada jawatan kosong kita isi borang. Tapi Nabi kata wala ana, Nabi kata tidaklah aku ini, melainkan Allah Ta'ala telah yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadla. Allah Ta'ala telah pun selimut aku ini dengan rahmat dia dan kelebihan-kelebihan dia. Aku ini seorang Rasul Nabi. Ya, di sebalik cakap tu apa dia? Kerasulan aku pun dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Tak lepas kita ikhwan. Habis tak mana kita nak melangkah. Tak mana kita nak melangkah yang kita boleh kata aku seorang lah yang paling elok daripada orang lain. Tak mana? Tak ada ikhwan. Muraqabah adalah hadis tadi adalah sedang dan seimbang. Qaribu, Nabi kata qaribu wasaddidu. Maksud dia sedang, seimbanglah, tidak melebihi batas dan tak kurang. Sedangkan wasaddidu adalah istiqamah dan benar. Ada ulama tafsir hadis ni, qaribu, buat ibadat jangan melampau. Wasaddidu, lurus dan istiqamah. Dia beritahu, ada ulama tafsir macam tu. Para ulama menjelaskan bahawa istiqamah itu adalah sikap konsisten dalam mentaati Allah Ta'ala. Dia adalah istilah singkat namun padat berisi dan kunci kejayaan dalam segala sesuatu. Hanya kepada Allah kita mohon bimbingan. Dia kata hanya kepada Allah kita pohon bimbingan. Jadi apa dia kesimpulan dia ikhwan? Kesimpulan dia, kita berjalan-jalan dengan ibadat ni, kita akan sampai kepada pintu yang bernama istiqamah. Dengan ibadat, dengan iman, dengan amal saleh kita buat, bila kita sampai ke pintu istiqamah, kita ada jaminan selamat daripada Allah. Ulama salaf, di kalangan ulama yang berpegang dengan akidah salaf, mereka pernah bercerita tentang mimpi mereka. Ini bukan hadis, ini hanya cerita daripada orang-orang yang berpegang dengan jalan salah, mereka mimpi. Ketika mereka cerita bab istiqamah, seorang bercerita dia mimpi di kalangan para orang-orang yang berakidah dengan akidah salaf, mereka mimpi jumpa Rasulullah. Tapi antum akan tengok mimpi orang-orang berpegang dengan akidah sunnah ni, dia beza dengan mimpi hak duk main dengan macam-macam duk main ni kan. Macam-macam. Dia mimpi, dia cerita pengalaman dia mimpi dalam bab istiqamah. Dia mimpi dia berada di atas bukit. Dia nampak Rasulullah dan para sahabat sedang memakai ihram nak menuju ke suatu tempat, mungkin haji, mungkin umrah. Tapi dia rasa jarak dia dengan Nabi begitu jauh sekali. Dalam mimpi dia tu, dia kata apa? Dia kata awak jauh sangat aku dengan Rasulullah, sedangkan dia di dunia ni menegakkan sunnah. Tiba-tiba dia macam terdengar suara Rasulullah daripada jauh tu sampai ke telinga dia sepatah dalam mimpi. Suara tu kata istiqamah. Dia terjaga daripada mimpi dan dia mula menulis. Dia kata apa dia? Daripada mimpi aku itu aku mampu buat kesimpulan. Apa dia? Untuk membawa kita dekat dengan Allah dan Rasul, kita memerlukan jambatan yang bernama istiqamah. Ya, ini cara orang salah mimpi. Kalau orang lah mimpi lainlah, Nabi bagi serban selai kat dia, ambil serban ni, rendam dalam air, siapa demam bagi minum. Lepas tu bagi nombor orang mai, seorang mai RM15. Menega terus. Orang dulu tak mimpi lagu tu. Orang dulu mimpi macam tu. Dia tulis. Dia kata aku faham satu benda. Kalau aku nak dekat, aku dah pegang sunnah Rasulullah, aku nak ada hati yang dekat, hati yang lembut, perjalanan yang selamat, aku mesti ada istiqamah. Dan aku tahu dalam hidup aku, istiqamah bermula dengan iman yang bersih, kemudian dengan ikhlas, kemudian dengan aku bertaubat kepada Allah Ta'ala. Aku kena taubat daripada niat-niat yang macam-macam ni. Di atas dunia ni kita ada macam-macam niat. Aku kena bersihkan niat aku. Aku kena bersihkan niat aku. Niat aku mestilah untuk beribadah kepada Allah. Tadi kata Ibnu Taimiyah apa dia? Istiqamah itu adalah kita kena mencintai perintah Allah dan kita kena mencintai berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ni
Kita buat ibadat, kita doa pada Allah. Satu masa nanti kita tak boleh pisah dengan agama Allah. Tukang agama jauh sekali lah. Tak. Tukang jalan pun tak mau. Tukang manhaj pun tak mau. Manhaj zikir, manhaj semua tak mau. Selalu saya katakan kepada kita, kan, kita pergi kenuri, kenuri kahwin ke kenuri apa, mari kita tanya satu soalan, kan. Ini biasanya soalan ni dia lebih pada orang perempuan lah, tapi tak apalah, saya pandang orang jantan. Bila kita pergi kenuri, orang putih kata Pak Mit, automatically kalau jari kita ni tak ada cincin, kita sarungkan cincin. Kalau telinga kita tak ada anting-anting, kita pasang anting-anting. Kita tengok satu cincin, kita rasa jari macam kosong, kita buh lagi satu. Kita tengok dah 2 cincin, kita masih rasa kosong. Kita buh lagi 1, 3. Kita duduk depan cermin, kita tengok muka kita kosong. Kita ambil powder cream, kita balik sikit, dah cantik dah, kita rasa kosong lagi. Kita bubuh lampu merah 3 tu, hijau, kuning, kita bubuh, kita rasa kosong lagi. Kita ambil bulu matanya lebih tu, kita jolok, tergedik mata kita, cantik, baru kita keluar. Mari kita bertanya, kesemua ni kita buat untuk apa? Untuk apa? Kalau saya kata, sorry kalau saya bercakap ini agak kasar, apa salahnya kita pakai lagu tu hari-hari di rumah? Hari-hari di rumah kita bubuh powder cream kat pipi, kita bubuh eyeshadow, shadow eye, lampu stop. Bila pejam mata, anak berhenti merah, kita bubuh. Kita nak bubuh bulu mata tu, kita bubuh. Kita nak bubuh dalam mata ni, hak warna biru, warna macam-macam warna, kan. Beranak belah Pulau Pinang, tapi biji mata biru, tak pelik Pak Amir. Kan, dengan duk minta ke darah belacan, mata biru. Ini sangat ajaib. Tapi tak apa, dia ambil, dia bubuh kantar tu, dia bubuh dalam mata, tengok jadi biru. Dia bubuh segala cincin, segala gelang, rantai dia bubuh. Sampai dia masak nasi pun duk betul berat, kan. Macam Sudin kata kat Zaitun, kan, bahaya Tun kau kahwin orang kaya, berat, nanti jatuh kolek tenggelam, berat. Apakah masalah kita nak pakai macam tu hari-hari? Bagi orang yang tak bekerja, hari-hari duduk di rumah dalam position macam tu, apa masalah yang menghalang dia? Adakah suami lekat di pintu almari, baju ini untuk kenuri sahaja, hang pakai lain pada kenuri, aku balin tongges ke hang, laki tulis? Tak ada, kan. Tapi kenapa bila kita nak pergi kenuri, dia automatically dia berubah? Satu benda saya pun tak tahu. Isteri Nabi, bila ada orang datang ke rumah mereka, mereka akan tanggalkan cincin. Mereka takut orang tengok kelebihan mereka dan orang merasakan Rasulullah itu seorang yang tak pandai mengurus rumah tangga. Bila orang datang ke rumah, ada riwayat menyebut Khadijah menukar baju dia pakai baju biasa. Dia tak mau orang tengok kelebihan yang dia ada, dan orang merasakan Islam ini tak sama. Maka dia memilih pakai lusuh. Dia adalah isteri Rasulullah, dan tempat orang-orang susah datang mengadu. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Ahzab. Subhanallah. Karena itu ada perkataan, kenapa lebihnya Khadijah daripada wanita isteri-isterinya lain. Para ulama sunnah juga bercakap, bukan kerana Nabi sayang Khadijah itu lebih daripada bininya lain, tidak. Tetapi ada benda yang Nabi cakap, dengan Khadijah ini aku belajar sesuatu, manakala dengan isterinya lain aku yang mengajar mereka sesuatu. Benda Nabi tak cakap pada Khadijah. Nabi tak cakap Khadijah bila orang mai pakai baju, Nabi tak cakap. Tapi dia tahu apa dia nak buat. Sehingga kan Nabi tengok Khadijah ada benda selesai, banyak benda, dia tak payah cakap. Adapun dengan isteri lain, dia kena cakap, jaga macam tu,
Dia kena cakap, dia kena tegur dia apa. Dan kenapa trend itu berlaku dalam kita duk belajar agama ini? Sepatutnya tidak berlaku. Tidak berlaku apa-apa perubahan. Bahkan lebihlah kita itu di hadapan orang-orang yang ada amanah. Allah Ta'ala suruh kita lebih segak di hadapan mereka. Kita suami kadang-kadang duduk di rumah, kita iron baju jubah putih kita pakai kepiah kita di rumah. Bini kata, abang pergi kuliah mana? Tak ada kuliah. Pakai jubah ha? Ya, aku nak nampak cantik depan hang. Salah? Tak salah bang. Tak apa, kalau salah aku nak buka terus semua. Salah tak salah? Hang suka yang mana, kita tanya dia. Kadang-kadang kita nak nampak cantik. Ya, kadang-kadang kita pun kan, kita ada baju batik biru, batik merah. Kan? Kita beli batik hijau tak ada lagi. Biru, batik merah. Kita iron, kita ada seluar slack, kita ada t-shirt pagoda baru beli, kita buka dia plastik, kita pakai,